Dia ingat di maqam muqarrabin, tak maqamul abrar. Kenapa? Karena masih ada ku. Jadi kalau ikhlas muqarrabin, hatta ikhlas itu pun dia lupa. Seperti mana surahnya ikhlas yang tidak disebut ikhlas dalam tu. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Tapi disebut suratul ikhlas. Imam Ibn Athaillah rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam hikmahnya yang ke-10. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha. Amalan zahir itu adalah merupakan gambaran jasad lahiriah. Wa arwahuha, dan ruhnya bagi amalan tersebut, wujudul ikhlasi fiha, adalah wujud ikhlas pada amalan tersebut. Jadi hikmah ini adalah merupakan penyempurna kepada kalam hikam yang sebelum ini. Yang ke-9 yaitu Al-Imam Ibn Athaillah menyebutkan tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Kepelbagaian pada jenis amalan itu adalah berpunca daripada kepelbagaian warna-warni waridat hal yang dikurniakan Allah kepada hambanya. Dan hikmah ini yang ke-10 menjelaskan ataupun kesinambungan, menjelaskan bahawa setelah mana seorang tadi mengetahui bahawa amalan ini ada pelbagai bentuk dan cara, yang tanawwa'at ajnasul a'mal itu, maka ianya tidak hanya tertumpu kepada amalan wajib dan fardu sahaja. Yang itu yang dimaksudkan pada hikmah yang ke-9. Hikmah yang ke-10 ini menjelaskan bahawa ruh sebenar bagi amal yang menghidupkan amal tersebut ialah adanya ikhlas. Ikhlas itulah ruh, manakala amal itu adalah surah qa'imah. Suar qa'imah maksudnya gambaran yang didirikan. Jadi tanpa ikhlas, amalan seseorang tersebut adalah seperti jasad yang tidak bernyawa. Dan seperti tanah yang kering kontang, tidak ada tumbuhan. Dan terdapat dua jenis orang yang beramal. Pertama, yang beramal hanya sekadar gambaran luarannya sahaja, tanpa ada ruh. Dan golongan ini tak berupaya mendapatkan cahaya, kata ulama. Kedua, yang beramal disertai dengan cahaya petunjuk dan mendapatkan keterangan daripada hati nurani. Dan ikhlas ini, kata para syurrah bagi hikam, itu berdasarkan kepada maqam kedudukan masing-masing. Jadi ikhlas ni pun tidak sama kedudukannya. Dia ada mengikut kepada maqam keikhlasan masing-masing. Maqamul abrar, golongan abrar, keadaan ikhlas mereka ialah berusaha membersihkan daripada segala kekurangan dan kepincangan hati seperti riak, sukakan pujian, ujub, sum'ah, inginkan pangkat dan seumpamanya. Jadi golongan abrar, ikhlas mereka ialah berusaha membersihkan jiwa mereka daripada penyakit-penyakit tersebut. Ini apa ni? Panggil apa? Golongan abrar. Dan mereka juga berusaha untuk mengikhlaskan amalan mereka tanpa memandang kepada balasan amal atau anugerah yang akan dinikmati di dunia. Tetapi masih lagi memandang bahawa mereka beramal. Di golongan ini masih memandang bahawa mereka beramal. Dan golongan ini adalah golongan amiluna lillah, dipanggil. Al-amil lillah. Ini beramal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar muamalah. Dan golongan ini yang disebut oleh Allah, kedudukan dan sifat hal mereka ialah dalam Al-Quran, iaitu apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Ini maqam golongan abrar. Abrar ni maknanya orang yang baik. Orang yang saleh. Yang berusaha untuk menjadi orang-orang yang mulia.
Jadi golongan mereka ini disebut oleh Allah dengan iyyaka na'budu. Dengan maksud apa? Ay la na'budu illa iyyaka wa la nusyriku fi ibadatina ghairaka. Kami tidak menyembah melainkan kamu dan kami tidak mensyirikkan dalam ibadah kami kepada selainmu ya Allah. Karena kami hanya menumpukan kepadamu dengan ibadah kami. Maka golongan ini masih lagi memandang ibadah. Jadi kalau dia semayang, dia masih melihat semayang tadi. Dan masih lagi dia mengharapkan juga dengan pahala terhadap semayang. Dan mengharapkan agar dijauhkan daripada ujian dan bala dengan sebab menunaikan semayang. Baik, ikhlas ke tidak kalau macam tu? Ikhlas. Ikhlas dipanggil ikhlasul abrar. Nah, ataupun disebut dengan ikhlas peringkat yang pertama. Kasi ikhlas. Jadi kalau seorang hamba tu dah mula dalam keadaan demikian, dia mula nak bersihkan diri dia daripada penyakit hati, daripada riak, sum'ah, inginkan pangkat dan pujian dan seumpamanya, maka ujub, takabur, dia nak bersihkan diri dia daripada perkara tersebut. Dan kemudian kalau dia melakukan amal, maka dia berusaha untuk tidak memandang kepada orang panggil apa, pujian manusia ataupun perhatian orang terhadap pandangan manusia kepada dirinya yang ditumpukan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini seperti disebutkan tadi dengan pujian iyyaka na'budu, iaitu na'budu la na'budu illa iyyaka. Maksud kami tidak menyembah melainkan kamu sahaja ya Allah. Tu. Jadi tetap juga masih lagi ada maksud ibadah tadi disandar kepada mereka. Nah, sebab itu dia disebut na'budu. Kami berusaha, kami menyembahmu, kami beribadah kepadamu ya Allah. Itu maksudnya. Manakala ikhlas golongan muqarrabin, ini peringkat kedua. Ulama khilaf dalam masalah pembahagian ni. Sebahagian membahagikan kepada 3 bahagian, sebahagian membagi kepada 2 bahagian. Yang membagi kepada 2 bahagian berdasarkan dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah golongan abrar, iyyaka nasta'in adalah golongan muqarrabin. Muqarrabin ni tinggi sikit, kedudukannya lebih tinggi dan dipanggil khulasatul ikhlas. Golongan muqarrabin ni golongan khulasatul ikhlas. Khulasah ikhlas ni maksudnya apa dia? Ya, ini intipati ikhlas yang sebenar. Yakni mereka punya ikhlas tidak memandang terus pada diri mereka. Fana fi nafsihim. Maksud mereka tidak memandang amalan itu daripada mereka. Atau kalau mereka bertasbih, berzikir, salat malam dan seumpamanya, kesemuanya dilihat kepada Allah. Dan mereka akan banyak menyebut la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada apa daripada kami. Kesemuanya daripada Allah Ta'ala. Ini dengan ucapan Allah kepada mereka dalam Quran dengan isyarah iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in dengan makna apa? Ay la nasta'inu illa bika. La bi anfusina wa haulina wa quwwatina. Jadi kami memohon pertolongan hanya denganmu ya Allah, tidak dengan diri kami, tidak dengan daya kekuatan kami. Semuanya denganmu sahaja ya Allah. Maksud semuanya diserah kepada Allah. Tak ada sandak pada diri. Yang kelompok ini kelompok yang tertinggi dalam ikhlas. Karena mereka tidak memandang bahawa mereka ikhlas pada waktu tersebut. Nah, dapat nampak daripada ikhlas. Jadi ikhlas seseorang tadi adalah dengan dia menghilangkan ikhlas ataupun melupakan ikhlas dalam dirinya. Kalau dia masih mulahadhah, masih lagi memandang dan juga memerhatikan ikhlas ketika dia melakukan amal, dan dia merasakan ikhlas, bermakna tak ikhlas lagi. Tak ikhlas dengan maksud apa? Tak ikhlas dengan maksud peringkat yang tertinggi. Tapi kalau dia masa tengah ibadah pun dia kata, tak hadir langsung perasaan pada orang lain. Nah, moga-moga ikhlasku ini kerana-Mu ya Allah. Ikhlasku. Maknanya apa dia? Maqam pertama. Masih memandang ikhlas, kerana ikhlas juga ibadah. Nah, jadi dia memandang ikhlasku itu, ya Allah, ikhlasku ini hanya kepadamu ya Allah. Dia ingat dia maqam muqarrabin, tak maqamul abrar. Kenapa? Karena masih ada ku. Jadi kalau ikhlas muqarrabin, hatta ikhlas itu pun dia lupa. Seperti mana surahnya ikhlas yang tidak disebut ikhlas dalam tu. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Tapi disebut suratul ikhlas. Nah, tahu mana ikhlasnya? Dan ikhlas ni maksudnya lillahi ta'ala. Semuanya kerana Allah. Sebab tu ayat surah Qul huwallah ni, surah Al-Ikhlas adalah
ayat yang luar biasa. Dibaca 3 kali sama dengan khataman Quran sekali. Jadi kelompok pertama dituntut dengan ikhlas serta berusaha untuk mengeluarkan diri daripada menginginkan pandangan makhluk. Kelompok pertama. Kelompok pertama ni dia dituntut dengan ikhlas. Kelompok kedua, mereka ini adalah merupakan yang menuntut kelepasan daripada memandang diri. Jadi beza di antara yang dituntut dengan yang menuntut. Yang dituntut kepadanya dan yang menuntut kepadanya. Dan masing-masing ada maqam. Ada maqam murid dengan maqam murad, berbeza kedua-duanya. Jadi amal kelompok yang pertama, iaitu kelompok abrar, amalnya lillah. Manakala amal kelompok yang kedua, amalnya billah. Biasa. Amalnya lillah. Dia lakukan kerana Allah. Saya semayang kerana Allah, tapi masih lagi memandang semayang. Saya puasa kerana Allah. Tetapi yang kelompok kedua ni, amiltu billah. Maksud saya tidak akan boleh semayang kalau kata Allah tidak menetapkan saya semayang. La haula wa la quwata illa billah. Jadi saya nak sebut semayang macam mana saya semayang. Hakikat yang menjadikan semayang tu Allah. Saya malu nak sebut kata saya semayang. Saya malu saya nak sebut saya solat. Saya malu saya nak sebut saya puasa. Saya malu saya nak sebut saya berzikir. Karena kesemua zikir tadi Allah yang telah meluncurkan pada lidah saya untuk mengucapkan zikrullah sehari ini banyak mana, sekian-sekian. Dan kerana itu mereka ni kelompok yang akan melupakan amal mereka. Yang mereka akan ingat adalah taksir mereka. Karena ketaksiran ditanggung kepada diri mereka. Kelebihan dilupakan kerana itu miliknya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan ini intipati hikam. Kata Maulana Syekh Ali Jumaah, hikam adalah ibarah kepada membahaskan la haula wa la quwata illa billah. Daripada la haula wa la quwata illa billah tadi, keluarlah 200 lebih hikam ini. Untuk membahaskan la haula wa la quwata illa billah. Maknanya, madrasah Al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari melalui hikamnya, kalau orang tadi keluar dan dia faham betul kitab ni, maka dia akan keluar daripada haul wa quwwah. Dia akan keluar daripada daya kekuatan dia dan kekuatan, dia rasa dia ada kekuatan dan dia memandang kepada amalnya. Kalau syarahannya tepat. Maka dia akan memandang kepada Allah dalam semua kedudukan. Dan ini kitab tauhid sebenarnya. Ini memang kitab tauhid. Dia panggil tauhidu az-zawq. Tauhidu zawqi. Tauhid zawqi dia panggil. Jadi tak salah kalau orang sebut kitab ni tauhid. Yang salahnya kalau dia syarah tak kena. Itu yang tak betul. Dia jadi ikut lain. Itu tak kena. Sebab tu kena mengaji. Amal lillah. Tadi kelompok pertama. Pahalanya dia ingin mendapatkan pahala balasan. Manakala amal billah dianugerahkan kepadanya pendekatan. Amal lillah mewajibkan untuk dia tahqiq ibadah. Yang ini kena belajar. Karena dia amal lillah. Untuk dia beramal lillah, untuk ikhlas saja tak jadi. Dia mesti muwafaqah dengan Nabi SAW yang seperti disyarahkan oleh para a'immah. Maka kerana itu syarat ikhlas ni, syarat untuk qabul ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua muwafaqah. Muwafaqah dengan syariah. Yang ini dengan Sayyidina Rasul SAW. 2 syarat ni dipenuhi, maka diterima. Karena kalau kata muwafaqah tapi tidak ada ikhlas, tak diterima juga. Kalau ikhlas tapi tidak muwafaqah, tak jadi juga. Saya ikhlas semayang ni, tengok-tengok menghadap kiblat kot lain. Jam. Saya ikhlas ni semayang ni, tapi mula dengan rokok dulu. Kok mana ni? Tidak ittiba'. Saya ikhlas dalam buat haji ni. Tengok pergi ke Switzerland. Pergi tawaf kot Switzerland. Tak jadi. Dia kena pergi ke Mekah. Dan kena mula dulu di Kaabah, tawaf. Kalau buat umrah, dia pergi hantam, dia kata tengok ramai sangat kat tempat tawaf tu, saya pergi sa'i dulu. Kok mana ni? Tidak ittiba', tak boleh. Saya ikhlas tu. Ikhlas tak pakai tu. Dia kena ada 2-2. Ikhlas, ittiba'. Kena ada 2 sekali. Coba. Amal lillah. Jadi peringkat pertama, sifat segala abid. Abid, sifatnya amal lillah. Amal billah adalah sifat kepada qasid, iaitu al-arif billah. Amal lillah
mendirikan hukum hakam zahir. Manakala amal billah pula mendirikannya dengan dhamair, dengan batin. Bukan lagi dengan zahir sahaja, tapi dengan batin sekali. Al-Imam Syekhul Azhar Al-Syarif, Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan kedudukan ikhlas ni ada 3 bahagi. Pertama, peringkat pertama dipanggil ikhlasul ubbad. Yang kedua dipanggil ikhlasu al-muhibbin. Yang ketiga ikhlasu al-arifin. Nah, ikhlasul ubbad, mereka ni menjaga amalan mereka dengan daripada riak yang jelas ataupun riak yang tersembunyi, yakni riak khafi dan riak jali, dijaga kedua-duanya, dan daripada segala penyakit hati dijaga, dan mereka ni tidak beramal melainkan hanya kerana Allah. Ini ikhlas ubbad, kerana Allah semata-mata. Tapi dalam masa yang sama mengharapkan pahala. Kita kalau beramal kerana Allah tapi nak juga pahala, tamam, masih bergantung lagi dengan amal maknanya. Kita masih lagi bergantung dengan amal. Maka dipanggil amal lillah. Tapi ikhlas ke tidak? Ikhlas. Ikhlas ubbad dipanggil. Dia wirid malam-malam. Tak ada kerana tujuan orang lain. Tak ada kerana nak tunjuk dekat orang. Tak kerana Allah. Tapi dalam masa yang sama, Allah akan bagi pahala banyak kepada dia, dia kata. Nanti dia akan masuk syurga nanti dengan amalan. Maksudnya memandang lagi dengan amal. Tapi ikhlas, ikhlas. Ikhlas pun dia macam-macam jenis. Dia ada ikhlas dipanggil duit ringgit. Dan ada ikhlas duit pound sterling. Lain tak sama. Nah. Hak ni RM1, hak ni satu. Satu. Tapi ni RM1 dan ni £1. Beza tu. Dan ni pula $1 dinar. Oh, lagi lain saja. Beza dia lagi. £1, RM1. Bagi negara kita lah. Contoh negara orang lain. Lagi orang marah pula kan. Kita duk bagi negara macam lah. Duit kami murah sangat. Baik duit ringgit Malaysia. RM1 dibandingkan dengan £1. Dan kemudian digandingkan lagi dengan satu dinar. Sama ada. Semua satu. Nah. Tapi ketika satu tadi dinisbah dengan ringgit, terus jadi rendah daripada satu yang nisbah kepada pound. Dan satu yang nisbah kepada pound pula, sudah tentu akan lebih rendah daripada satu yang nisbah kepada dinar emas. Nah, tak sama. Tapi semuanya satu. Macam itulah bandingannya. Ikhlas muhibbin, yang kedua, mereka ini beramal kerana mengagungkan dan memuliakan Allah. Nah, kerana Allah yang paling layak untuk diagungkan. Dan mereka beramal bukan untuk tujuan pahala dan takutkan seksa neraka. Dia tak beramal dengan tujuan tadi. Tapi masih lagi menyandarkan amal kepada mereka. Seperti yang disebutkan oleh Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah Quddisa Sirruha, yang beliau menyebutkan, ma'abadtuka khawfan min narika wala tama'an fi jannatik. Saya tidak beribadah kepadamu ya Allah kerana inginkan syurgamu dan kerana takutkan nerakamu. Tapi ma'abadtuka, saya tidak beribadah kepadamu. Maksudnya masih lagi memandang ibadah tu ana alladhi fa'altu. Seolah macam tu. Jadi ini peringkat yang kedua. Ikhlas peringkat kedua. Tinggi. Dipanggil ikhlasul muhibbin. Yang ini dia tidak lakukan kerana sesuatu. Tamam? Kita kalau kata isteri contohnya, dia duk buat baik dengan suami dia. Contohlah. Dia masak dekat suami dia. Adakah kerana suami dia bagi pada bulan tu 1,000? Kerana dia kasih dengan suami dia. Lalu dia bagi kepada suami dia dengan layanan pada bulan tersebut dengan baik. Jadi dia bukan masak dekat suami dia, dia bukan bancuh teh dekat suami dia. Tengah malam nak tidur pula lagi, kok lah lagi dia kata, nampak kaki abang nampak jangan tak apa nak kuat, mai saya urut sikit pagi ni. Kerana bulan ni bagi 1,000. Kerana tu. Kerana dia kasih. Nah. Kerana kasih. Bukan kerana gaji. Nah. Bukan kerana duit yang dia dapat. Tamam? Kerana apa? Kerana dia kasih. Tapi dia akan kata, mai saya buat. Mai saya buat. Saya buat lagi maksudnya ada lagi perbuatan tu dia yang buat. Mai saya masak. Maksudnya masih lagi kecintaan tadi disandarkan lagi dengan perbuatan-perbuatan yang disandar kepada diri sendiri. Tinggi tak? Tinggi kedudukan ni. Kerana dia tidak harap balasan. Dia hanya kecintaan dia. Tapi masih memandang pada waktu tersebut dengan amal yang dia lakukan pada waktu tersebut. Manakala peringkat ketiga dipanggil ikhlasul arifin. Ikhlas arifin ini ikhlas para arif billah.
Nah, arif billah kena peringkat tinggi ni lah. Ikhlas arifin dipanggil. Yang ni mereka hanya memandang kepada Allah, tidak menyandarkan sebarang amal kepada diri mereka. Semuanya Allah. Nah, sebab tu tadi kalau zikir Allah, 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 yang tu untuk mencapai kepada ikhlas arifin. Zikir Allah. Faham? Sebab kita sebut Subhanallah, La ilaha illallah. Kan? Semua tu zikir-zikir yang luar biasa. Kenapa? Karena untuk menafikan diri. Semuanya. Semuanya kepada Allah. Pada maqam masing-masing. Ada yang sampai peringkat lah. Dia tak sebut Allah. Ada yang itu. Baik. Dan kemudian ikhlas ni adalah ikhlas yang paling tinggi. Karena semuanya daripada Allah. Dan ini merupakan kelompok yang tertinggi dalam ikhlas mereka. Jadi kalau kita tengok balik. Kita melakukan amal, ikhlas kita di bahagian yang mana? Takkah tak masuk terus apa? Tiga-tiga. Nah, tak masuk tiga-tiga tu, kira berat sebab ada tiga tu je. Nah, dia kata aku tak tahu mana, aku tak tahu ni. Jadi tak ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak diterima amalan. Jadi kena usaha. Usaha untuk tidak memandang siapa pun dengan amalan kita. Dan peringkat demi peringkat. Sebab tu Nabi SAW meraihkan semua. Nabi raih macam mana? Nabi akan sebut juga pahala bagi amalan. Nabi kata kalau baca ayat ni 3 kali, surah ni 3 kali, maka pahalanya seperti membaca 1 kali khataman Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, kalau dibaca 4 kali, maka akan seperti seakan-akan mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. 4 kali kalau dibaca. Jadi Nabi sebut macam tu. Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, kata beliau, kenapa Nabi sebut macam tu? Untuk meraihkan orang yang telah terlepas daripada mendapatkan kebaikan sebelum ni. Contoh kita baru nak bertaubat. Dah tua dah baru jumpa ayat tu. Ataupun baru pergi mengaji, jumpa hadis tu. Alhamdulillah Nabi sebut. Kurang-kurangnya kalau dia beramal tiap-tiap hari dengan Qul huwallahu ahad. Sehari dia kata dia beramal sehari Qul huwallahu ahad. Saya akan cuba baca 100 kali. Agak banyak mana dah. Quran dia khatam. Pahala dia. Besar daripada tak baca langsung. Nah. Kalau nak suruh dia baca Quran tu, untuk khatam sebanyak mana dia baca Qul huwallahu ahad. Dia kata kalau 3 kali 1 khatam. Kalau saya baca 10 kali, dah 3 kali khatam. Lebih 1. Tambah 2 lagi, jadi 12. 3 kali khatam. Dia kata, 4 kali khatam. 4 kali khatam. Nak apa lagi dia kata, 4 kali khatam. Syok. 4 kali khatam. Sehari je pahala 4 kali khatam. Tapi sama tak dengan orang yang 4 kali khatam tu? Macam Imam Nawawi, macam Imam Syafi'i, macam Imam Naqai. Yang khatam 4 kali. Dah tentu tak sama lah. Tak sama, tapi kurang-kurangnya tak tinggal lah. Faham? Dia orang panggil, dia punya bekah dia, kalau Imam Syafi'i, bekah dia dengan kontainer, bekah kita dengan kayu. Jadi dia tu besar tu juga. Faham? Besar tu juga, penuh juga. Tapi dia punya penutup dia kayu, contohnya lah. Tak boleh bagi bandingan tu. Kita nak bagi bandingan kata ni, nak sama tu, tak secara sepenuhnya, tetapi kurang-kurangnya, dia punya peringkatnya lebih kurang. Jadi itu untuk apa kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, adalah untuk bagi semangat kepada kita untuk tidak meninggalkan ibadah walau sekecil perkara. Kenapa? Karena setiap orang ada kekurangan dia. Dan ada orang memang sungguh macam tu pun. Kalau kita cerita amalan-amalan apa semua, lahir dia akan tanya, dapat apa orang kalau buat ni? Dia tadi kalau ni rezeki murah, insya-Allah kalau baca tiap pagi jangan bimbang, rezeki murah. Lagi dia syok. Kalau baca yang ni, insya-Allah hutang akan selesai. Lagi dia baca. Benda hutang dia banyak. Jadi dia tumpu dengan hutang tu. Dan dia tak niat dah benda lain. Kerana Allah dan untuk bayar hutang. Pahala dapat tak? Ikhlas tak? Ikhlas. Tapi yang pertama, kita nak hak ketiga. Hak ketiga tu hak tak nampak siapa dah melainkan Allah Ta'ala. Yang tu, tak payah minta. Tak payah minta. Allah akan bagi semua yang terbaik untuk dia. Faham? Untuk dia maksudnya. Bukan daripada pandangan orang. Untuk dia. Kadang kita nampak macam, baik pun dia tengok dia ni ahli zikir, tapi nampak macam tak ada apa pun. Kamu rasa dia tak ada apa. Tapi dia tu penuh dengan apa-apa. Semua ada. Sebagian ulama menyebut, sahih amalaka bil ikhlas, wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hawli wal quwwah. Benarkan amalanmu dengan ikhlas. Jadi untuk benarkan amalanmu, jadi kena benarkan amalan kita tadi kena dengan ikhlas. Wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hawli wal quwwah. Dan benarkan ikhlasmu pula
dengan melepaskan diri daripada segala daya dan kekuatan. Jadi makna kalam ni apa dah? Untuk peringkat ketiga. Untuk peringkat yang ketiga. Al-Imam Khalil Khatib rahimahullah menyebutkan dalam syairnya, bagi menjelaskan makna hikmah ini, beliau menyebut syair apa dia? وَمَا الْأَعْمَالُ إِلَّا مَيِّتَاتُ وَبِالْإِخْلَاصِ تَغْمُرُهَا الْحَيَاةُ. Apa maksudnya? Tiadalah amalan itu melainkan hanya seperti jasad yang tidak bernyawa, dengan ikhlaslah diberikan nafas kehidupan kepadanya. Lalu saya menyebut juga dalam syair, amal tanpa ikhlas kosong tak berguna, bagaikan jasad kosong tidak bernyawa. Jadi selesailah syarahan hikmah yang ke-10 pada tengah hari petang ni. Moga-moga kita dapat faham maksud yang disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibni Athaillah As-Sakandari, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha. Nah, amalan zahir itu adalah merupakan gambaran jasad lahiriah, dan ruh-ruh itu merupakan ruh-ruh ataupun penghidup kepada amal itu adalah wujudnya ikhlas kepada amalan tadi. Jadi maknanya di sini, kalau bahasa ringkasnya, ruh itu adalah merupakan asal kepada kejadian dalam tubuh. Untuk menghidupkan tubuh adalah ruh. Faham tak? Maka amalan tadi adalah furu' dan ruhnya adalah merupakan usul. Maka yang paling utama sekarang ni, kita hanya menyibukkan diri dengan furu', tidak menyibukkan dengan usul. Yang tu tak sampai-sampai. Yang tu kita jadi letih. Awliya-awliya mereka melebihkan ruh. Kita pula melebihkan jasad. Dia benda dengan jasad ni, dia akan jadi letih. Ruh ada letih tak? Ruh tak letih. Dan ruh tak mati. Ruh tak akan mati. Itu dia. Jadi antara yang tidak hancur adalah kalau dia termasuk ruh. Dan dia akan rasa pedih sebenarnya. Apa dia? Ruh. Ruh yang rasa pedih sebenarnya. Sebab tu kita kalau orang maki kita, hak pedih kita mana? Mata kita agak pedih. Ke telinga kita pedih. Kita kata pedih telinga orang dengar. Tak. Tak sedih pun. Hak pedih ruh. Ruh dia yang pedih sebenarnya. Dalaman dia yang pedih sebenarnya. Sebab tu kalau ruh dia besar, dia tak heran. Dia tak akan heran dengan celaan dan seumpama. Sebab tu la yaqafu laumata laim. Dia tak akan bimbang dengan celaan orang-orang yang mencela. Faham? Kerana ruhnya tidak terkesan sikit pun. Buktinya, kata kita kata ruh yang menyebabkan jasad kita jadi sakit ni, walaupun dari segi sains, dan sains bukan sihir, ya. Walaupun dari segi sains, kalau kata kita mengaji, kan kerak jari, kerak tangan kan di tangan kita ni kan dia ada dia punya, orang panggil apa, saraf-saraf yang menyebabkan kita jadi sakit semua sekali. Ya. Jadi kalau kita kerak, kita akan rasa sakit. Jadi sakit tu sebenarnya daripada mana? Sebab bila tak ada roh, saraf-saraf tu masih ada. Dan bila kerak kat tubuh tadi, dia tak menggeletak pun. Kalau orang mati, kita tengok duduk mati macam tu. Kita pergi kerak tengok badan dia. Ada dia duduk, tu hidup lagi tu. Maksudnya kita tahu tadi hidup lagi kerana dia rasa sakit. Tapi bila dia dah mati, tak ada roh dah dalam badan dia. Bila kita kerak, dia tak ada apa. Duduk itu. Kerak. Betul? Jadi maknanya sakit ni daripada mana? Daripada situ kah? Daripada kaitan dengan roh. Ya, keterkaitannya dengan roh. Sebab tu dalam neraka nanti, Allah Ta'ala akan sertakan roh sekali akan disiksa dalam tu. Dalam jasad dan roh sekali, dua sekali. Dan ahli neraka ni tubuhnya besar. Tubuhnya besar-besar. Giginya aja besar gunung Uhud. Maksudnya lagi besar orang, lagi sisaannya lagi teruk sebenarnya. Sebab tu semut, kalau kata kita lempak daripada atas bangunan, dia jatuh tenang aja. Kita tengok semut apa ni jatuh daripada atas bangunan, tengok badan dia jadi apa ni pecah 3,000, tak ada. Sebab dia kecil kan. Lagi besar, lagi padat. Dan lagi padat, lagi berat sebenarnya. Dan dia akan lebih berat lagi siksaan yang dikenakan. Hikmahnya, moga Allah Ta'ala lindung kita dan Allah Ta'ala jadikan kita ni menghidupkan roh kita lebih utama, insyaAllah. Ramai orang dia nak bina badan, tubuh badan dia nak bagi jadi kuat. Tapi roh dia lemah. Dan dia boleh bunuh diri. Walaupun dia orang segak. Walaupun badan yang tegak lah, tapi dia boleh bunuh diri kerana rohnya lemah. Dia hanya bagi makan kepada jasadnya, tidak bagi makan kepada roh. Jadi makanan roh yang paling utama ialah apa dia? Al-ikhlas. Jadi sebab tu,
dengan adanya ikhlas tadi, tidak memandang kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal kita, menyebabkan kita tidak akan jadi letih untuk beramal. Karena letih orang yang beramal kerana orang. Kalau tidak ada orang, dia akan jadi letih. Dia akan jadi kata, oh, tak boleh nak buat lah. Tapi orang yang tidak kerana orang, maka dia amalan dia macam biasa. Macam tu juga murid, ketika mana amalan ni diamalkan kepada para santri contohnya, waktu ketika mana dia nak baca kitab. Kalau dia ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia tak akan tunggu guru ada di depan baru dia akan baca. Dia takkan tunggu untuk dia nak menghafal ataupun dia nak melihat kitab. Tambahkan lagi dia punya maklumat pengetahuan dia dalam pengajian. Dia tak akan tunggu dilihat ada guru waktu tu baru dia akan pergi pegang kitab waktu tu buat macam baca. Tak. Karena dia tak perlu kepada pandangan siapa-siapa. Karena dia tidak melihat kepada pandangan dirinya sendiri. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.